Salam sejahtera dan terima kasih kerana sudi menonton video ini. Untuk video kali ini kami akan membentangkan berkenaan tugasan kumpulan kami dalam modul GMGA 1013 Asas Pentadbiran Awam yang bertajuk Kerajaan Elektronik ataupun e-Government khususnya di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Medkatu Simpong dengan nombor metrik 276525. Salam sejahtera, saya Veronica Berman, nombor metrik 276720. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Asrul bin Bahrudin, nombor metrik 243925. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rizwan bin Maklin, nomor metrik 276685. Salam sejahtera, saya Kristela Kinding, nombor metrik 276514. Antara isi kandungan yang terdapat di dalam pembentangan ini termasuklah yang pertama, pengenalan kepada kerajaan elektronik, yang kedua, kebaikan amalan kerajaan elektronik, yang ketiga adalah strategi perlaksanaan e-kerajaan, yang keempat adalah isu semasa yang diperolehi melalui sumber rujukan secara online, yang kelima adalah cabaran ataupun halangan yang wujud dan kami memberikan serba sedikit cadangan penambahbaikan dalam aplikasi e-kerajaan ini, dan yang keenam adalah kesimpulan kepada kerajaan elektronik. Kerajaan elektronik ataupun lebih sinonim dengan panggilan e-kerajaan merupakan sebuah projek di dalam Koridor Raya Multimedia MSC yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Ianya merupakan sebuah rancangan kerajaan ke arah kecanggihan teknologi maklumat. Definisi e-kerajaan adalah satu rangkaian multimedia yang disediakan untuk agensi kerajaan, rakyat dan sektor perniagaan bagi mewujudkan suatu persekitaran pentadbiran yang erat dan efisien serta memperbaiki penyampaian perkhidmatan kerajaan. Antara kepentingannya adalah supaya orang ramai boleh mendapatkan maklumat yang sahih dan telus daripada pihak kerajaan secara terbuka. Yang kedua adalah mempercepatkan sistem penerangan dan menyebarluaskan dasar kerajaan. Yang ketiga adalah memudahkan proses perkhidmatan yang lebih berkesan dan urusan di jabatan kerajaan menjadi lebih cepat. Yang keempat adalah meningkatkan mutu dari aspek pembayaran bil kemudahan asas. Dan yang kelima adalah kepelbagaian penawaran perkhidmatan. Ini merujuk kepada aplikasi melalui telefon pintar yang diwujudkan oleh kerajaan seperti MySejahtera untuk memudahkan orang awam masuk ke dalam premis perniagaan tanpa menulis secara manual. Terdapat 7 manfaat ataupun kebaikan yang telah kami kenal pasti melalui amalan e-kerajaan ini. Yang pertama adalah meningkatkan produktiviti. Yang kedua adalah supaya kerajaan lebih telus dan terbuka. Yang ketiga adalah menyebarluaskan dasar kerajaan. Misalnya, kerajaan telah mewujudkan telegram rasmi Majlis Keselamatan Negara MKN untuk memaklumkan kepada masyarakat berkenaan status terkini dan juga langkah pencegahan wabak COVID-19. Yang keempat adalah memudahkan perkhidmatan. Yang kelima adalah meningkatkan mutu dan kecekapan sektor awam. Yang keenam adalah mempelbagaikan jenis perkhidmatan berasaskan sistem teknologi dan maklumat. Yang ketujuh adalah menjimatkan masa tanpa perlu ke kaunter jabatan kerajaan. Saya, Veronica Berman, akan membentangkan mengenai pelaksanaan kerajaan elektronik. Terdapat beberapa perkara yang telah dilalui oleh pihak kerajaan Malaysia dalam mencapai matlamat e-kerajaan ini. Antaranya, pertama, evolusi kerajaan elektronik. Perkembangan e-kerajaan di Malaysia mempunyai persamaan dengan e-perdagangan dari segi analoginya untuk menjadikan transaksi yang lebih cepat serta untuk mewujudkan interaksi antara entiti yang terlibat. Peringkat pertumbuhan e-kerajaan telah dikategorikan kepada 4 fasa, iaitu pertama, maklumat, kedua, transaksi, ketiga, interaktif
Dan keempat, integrasi. Kategori kerajaan elektronik terbahagi kepada beberapa kategori yang berlainan mengikut jenis transaksi. Safina dan Kamani tahun 2013 telah mengkategorikan e-kerajaan kepada 8 kategori utama, iaitu Government to Citizen, G to C, Citizen to Government, C to G, Government to Business, G to B, Business to Government, B to G, Government to Employee, G to E, Government to Government, G to G, Government to Non-Profit, G to N, dan Non-Profit to Government, N to G. Okey, terima kasih kepada rakan saya dan saya akan menyambung perbentangan ini, di mana penyelidik lain pula mengkategorikan kepada 4 kategori utama, iaitu yang pertama, Government to Citizen, yang kedua, Government to Business, dan yang ketiga, Government to Government, dan akhir kali yang keempat, Government to Employee. Okey, walau bagaimanapun, kebanyakan para penyelidik dan ilmuwan mengkategorikan e-kerajaan kepada 3 kategori yang utama, iaitu yang pertama, Government to Citizen, dan kedua, Government to Business, dan yang ketiga, Government to Government. Okey, manakala aplikasi kerajaan elektronik, ia adalah satu bentuk interaksi yang baru di antara kerajaan dengan rakyat, pekerja, perniagaan dan agensi-agensi kerajaan yang lain. Aplikasi ini juga ia menyiarkan maklumat statik melalui internet. Ia juga memudahkan rakyat mencapai maklumat kerajaan. Dan terakhir sekali, ia juga mewujudkan hubungan yang lebih bernilai dan berkesan antara kerajaan dengan rakyat, perniagaan serta agensi kerajaan yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya pelajar Rizwan bin Maklin ingin mengurai pelaksanaan aplikasi kerajaan elektronik di Malaysia. Pembentukan semula sektor awam yang menggariskan beberapa fungsi seperti berikut. Rakyat mencapai maklumat kerajaan, memudahkan pematuhan umum dengan menyediakan capaian elektronik kepada perkhidmatan melalui satu set peraturan dan kawal selia. Capaian rakyat kepada faedah peribadi, perolehan termasuk pembedaan, pembelian dan pembayaran melalui aplikasi perdagangan elektronik. Maklumat kerajaan kepada kerajaan dan integrasi perkhidmatan. Penglibatan rakyat iaitu demokrasi dalam talian. Kerajaan elektronik di Malaysia mencapai wawasan 2020 dengan merangsang pertubuhan ICT, melantik satu agensi kerajaan iaitu Unit Pemodenan, Tadbir dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Program Transformasi Kerajaan Malaysia (GTP), Program Pusat Internet Desa (PID), Program Pemberian Perkhidmatan Sejagat (USP). Isu semasa adalah penggunaan sistem e-kerajaan tidak akan menjejaskan penjawat awam seramai 1.6 juta. Penjawat awam akan terus dikekalkan walaupun terdapat kemajuan dan pembaharuan ICT. Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi memutuskan rantaian virus COVID-19 menular, meningkatkan penggunaan secara dalam talian bagi suatu urusan kerja, pengajaran dan pembelajaran PNP dan e-dagang bagi tujuan pembelian barang, aplikasi Gerak Malaysia dan My Sejahtera bagi mengesan kontak. Ini saya ingin membentangkan tentang cabaran kerajaan elektronik di Malaysia. Antara cabaran utama yang dikenal pasti melalui amalan e-kerajaan ini adalah yang pertama, infrastruktur ICT. Infrastruktur ICT merupakan cabaran utama dalam pelaksanaan e-kerajaan. Ini kerana pelaksanaan memerlukan reka bentuk yang terdiri daripada prinsip asas, model dan piawaian. Kerana penghasilan reka bentuk yang besar dan efisien memerlukan peruntukan yang besar. Cabaran yang kedua adalah isu polisi.
Pelaksanaan e-kerajaan memerlukan pembaharuan dari aspek peraturan, peranan, polisi, dasar dan undang-undang. Ini bagi bertujuan mengekang aktiviti penggodam profesional daripada menggodam sistem kerajaan. Namun begitu, aktiviti ini tetap juga terjadi lantaran kurangnya penguatkuasaan oleh pihak yang berwajib. Cabaran yang ketiga, pembangunan sumber manusia dan latihan berterusan. Jika dilihat dari aspek profesionalisme, pengendali program aplikasi secara umumnya, para pegawai perkhidmatan awam sedia ada, hanya mengetahui dan mempunyai kemahiran asas dalam aplikasi komputer ataupun telefon pintar. Latihan secara berterusan kepada kaki tangan awam perlu diperluaskan dan ditambah baik dari masa ke semasa. Cabaran yang keempat adalah kewangan. Peruntukan yang mencukupi perlu dirancang dengan baik untuk memastikan keutuhan dan kapasiti sistem sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi semaksimum yang boleh. Secara kesimpulannya, dapatan daripada tugasan ini, e-kerajaan merupakan satu sistem penyampaian perkhidmatan awam daripada pihak kerajaan kepada orang awam yang dikendalikan secara elektronik. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk memastikan orang ramai menggunakan aplikasi yang diwujudkan oleh pihak kerajaan ini secara berkesan dan tidak disalahgunakan. Perkara ini adalah perlu bagi memastikan penerapan budaya pengguna sistem e-kerajaan dalam kalangan rakyat Malaysia adalah tinggi dan seterusnya menjadi penyumbang kepada kejayaan pelaksanaan sistem e-kerajaan di Malaysia. Secara langsungnya dapat menjimatkan kos, masa dan tenaga yang perlu disumbangkan untuk memastikan pelaksanaan e-kerajaan mencapai kejayaan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami sehingga kita berjumpa lagi di pembentangan yang lain. Sekian dan terima kasih.